MVivo ni pertama kita gunakan untuk kita menganalisis data secara kualitatif, misalnya data daripada interview ataupun data daripada observation yang telah kita transkripkan, ya. Kita transcribe, kita tulis balik apa yang berlaku dalam observasi yang kita lakukan itu, misalnya dari sudut tingkah laku, apa yang responden kita buat kan, gantung pada objektif kajian kita lah, ataupun mungkin apa dia soalan yang pelajar tanya, macam mana cikgu jawab dan lain sebagainya. Okay. Yang kedua, MVivo juga boleh kita gunakan untuk apa? Macam Syarif cakap tadi, untuk apa di kelas? Literature review. Yes, untuk kita buat literature review. Ya, okay, tapi tak apa, untuk yang pertama ni saya tunjuk dulu macam mana saya gunakan MVivo ni untuk saya menganalisis data daripada interview yang telah saya jalankan, ya. So ini salah satu kajian saya lah on computational thinking skills, dan mungkin interface dalam komputer saya ni agak berbeza sedikit lah, sebab saya guna MacBook. Jadi MVivo saya ni version untuk MacBook jadi kalau you all pakai Windows tu mungkin ada sedikit lah perbezaan, ya. Okay, di sebelah kiri ni, kolom paling sebelah kiri ni, di sinilah kita boleh masukkan kita punya data mentah kita. Kalau interview data mentah kita macam mana kelas? Bentuk tulisan lah, interview. Untuk pendapat. Kita panggil sebagai transkrip. Recording. Transkrip recording. Betul, recording adalah dalam bentuk audio, betul tak? Kebiasaannya kita akan transkrip. Kita transcribe dia, maknanya kita dengar, kita type balik dalam bentuk ayat, dan barulah kita boleh masukkan di dalam SPSS seperti ini. Contohnya kalau saya klik pada salah satu yang ni, so ini dia. Teruk sikit lah sebab ni student master saya punya ni, dia macam nampak, tapi yang penting ialah ada soalan dan ada jawapan. So inilah yang kita nak sebenarnya, yang paling penting. Ni soalan dan ni jawapan. So ini yang akan kita analisa nanti, ya, ataupun ni pun sama juga. Ini dia semua pakai kotak lah, sebab ni projek yang saya berikan kepada pelajar sarjana eksekutif saya lah, ya. Jadi dia orang pergi collect data kepada cikgu-cikgu yang mengajar menggunakan computational thinking di sekolah. Okay. Ini adalah data yang telah kita tukarkan dalam bentuk transkrip. Ya, kalau you all ada data audio, sebenarnya dalam MVivo ni boleh juga kita analysekan guna audio. Tapi since output dalam penulisan kita dalam bentuk teks, jadi kalau saya cadangkan you all daripada audio tu, you all dengar balik, ya, transcribe dia. Ya, jadi kita adalah data. Dan paling penting juga kelas, untuk setiap transkrip ni, namakan transkrip tersebut mengikut siapa kita punya responden. Macam yang ni, saya Amira adalah nama guru tu, nama samaran lah yang telah kita tukar. Ija adalah student saya. So yang penyelidik ni. Jadi contohnya Azama ni pelajar bernama Rafiq yang collect data. Hafiz ni pelajar nama Rafiq. So untuk rujukan saya sebenarnya. Kalau you all tak perlu macam saya ni, tak perlu masukkan nama penyelidik kat belakang ni. Hanya masukkan Amira, Azaman, Hafiz, Guges, so on so forth sampai ke bawah. Sangat penting you all jangan save sebagai tarikh ataupun nama sekolah. Sebab saya akan tunjuk kenapa kita perlu savekan file-file data ni berdasarkan nama responden kita. Ya, okey. So, kalau katalah macam yang ni, kita pergi data, untuk kita masukkan data baru, kita masuk ke kolom yang kedua ni, just klik kanan dan ambil new file ataupun import, ambil documents, dan kita carilah kat mana file data itu berada. So bila kita dah, katalah kita yang ni, kita double klik import dia dan dia akan termasuk dalam sini. Tapi saya tak nak masuk lah sebab saya dah ada cukup lengkap kat sini. Alright. So di dalam MVivo ni, kita boleh juga, selain pada kita masukkan data, dekat notes ni lah yang paling penting, di mana kita, bila kita baca jawapan daripada interview tu, kita akan memberikan dia kata kunci ataupun keywords lah, coding lah. Maknanya dalam peringkat ni kita buat open coding
apa juga yang ada di dalam ayat itu kita kodkan dalam satu atau frasa yang ada makna dia. Kalau you tengok dekat note saya ni, kat sini dia ada kosong reference, maknanya tidak ada data pun dalam ni. Kenapa tidak ada? Kerana ini adalah perumah, parent dipanggil parent. Tetapi di bawah approach, saya tarik sikit, nampak tak ni? Di bawah approach in daily teaching, saya ada anak-anak dia. Okey, antara approach yang daripada data yang saya ada ni, cikgu ni kata dia mengajar secara flip. Ada yang guna secara formative assessment, ada yang guna problem solving, so on so forth lah. Dan kalau saya tarik sedikit, you all nampak tak? Di bawah flip learning ada satu. Satu maksudnya evidence. Kalau saya klik, contohnya kalau saya tengok dekat problem solving, saya klik, double klik kat situ, dia akan beritahu kita reference dia. So sebab tu penting saya katakan file yang you all save tadi kena save nama orang ni. Sebab kita nampak, oh Amira yang jawab. So kita tahu jawapan ini belongs to Amira, responden kita. Kalau So, kita kalau contoh nak literature review atau journal, kita tulis nama author journal tu lah dengan tahun macam tu. Betul Syaril. Bijak awak. Betul. Sebab kalau kita letak tajuk artikel, jenuh lah kita nak cari, betul tak? So kita terus masukkan siapa nama penulis dan tahun dia dalam kurungan. Terus. Okay. So ini maknanya dia ceritakan kepada kita untuk problem solving ni ada dua orang yang menjawab, iaitu cikgu nama Amira yang diinterview oleh pelajar saya Eja dan cikgu Hafiz yang diinterview oleh cikgu Rafiq. Tapi Rafiq dengan Eja ni dalam konteks saya lah, you all mungkin tak perlulah masuk kan. Okay, so dia datang daripada Amira dan juga Hafiz, sebab tu dia ada dua. Ini dipanggil sebagai evidence ataupun references, yang mana bila kita lambat kat sini kita boleh nampak siapa sebenarnya yang menulis. Itu kebaikan kita guna NVivo, sebab kita boleh combinekan dapatan di bawah coding yang sama datang daripada responden yang berbeza-beza. Kalau you buat secara manual, apa jadi? Pening kan? Buka balik semua. Mana persamaan dia, mana perbezaan dia. So sebab tu kita gunakan at the first place, kita gunakan NVivo untuk menganalisis data daripada interview. Okay, so sama jugalah macam yang ni dan sebagainya. So cuma mungkin secara pantasnya macam ni banyak 7 ni, kalau saya klik kat sini maknanya datang daripada 7 orang. Cikgu Amira, Hafiz, Guges, Safwan. Semuanya jawapan ini menceritakan kata kunci apa dia? Dia bercerita tentang benefit. Benefit of city. Dia benefit dari sudut apa? Membangunkan students kemahiran student dalam masalah. So nampak tak benefits ni kosong sebab dia adalah kata kunci ataupun tema utama yang besar. Tapi di bawah benefits ini ada pula pecahan-pecahan dia sebab benefits mungkin dari sudut yang berbeza-beza, betul tak? Sama juga macam kalau kita tengok challenges dari sudut teachers, apa ni dia punya challenges daripada student, apa dia. So mungkin kita tertanya-tanyalah macam mana nak dapat kita punya pecahan-pecahan ni. Okay, creativity sampailah uncertainty of the technique ni tidak akan wujud kelas selagi mana saya tidak baca jawapan ataupun transkrip mereka. Dengan kata lain, bila saya baca, barulah saya nampak, oh ayat ni sesuai di bawah kata kunci creativity. Jadi saya pun baru creativity. Okay, mungkin saya boleh demokan sedikit saja. Katalah saya pergi dekat data interview, saya pilih secara rawak mungkin this one, Zulkhairi ni. Kalau saya turun ke bawah sikit kan, ke bawah sikit, okay. Katalah saya nak cerita, okay, contoh. Siti ni memang secara directly dapat membantu murid menyelesaikan masalah. Kerana Siti itu sendiri, apa ni, memang menyelesaikan masalah step-step dan konsep. So, kalau you baca ayat ni, apa dia kata kunci yang sesuai ataupun frasa yang sesuai? Dia nak cerita pasal apa sebenarnya? Cuba tengok kelas. Problem Manfaat. solving. Dia kata membantu murid menyelesaikan masalah. Itu adalah konteks dia.
Tetapi apa kata kunci utama ni? Dia sebenarnya duduk di bawah apa? Kekangan Benefit. ke? Benefits ke? Benefits. Mungkin duduk di bawah benefits. Okay. So caranya mungkin kita pergi ke notes ni. Dia tak akan hilang kat sini. Kita pergi kat notes. Saya tutup yang ni. Okay. Notes. Yang ni saya tak nak kacau ya. Tak nak kacau ini. Saya pergi ke ruang kosong, klik kanan, saya ambil new top level note. Saya tak pasti dekat Windows sama tak Syaril? Yang setakat you tengok. Ya. Dia lebih kurang sama So new top level maknanya top level ni adalah ni. Yang kosong-kosong ni. Ya. So apa dia tadi kelas? Apa dia tema utama tadi? Benefits. Benefits. So bila saya klik dan saya namakan dia ialah mungkin nama Melayu lah supaya senang saya boleh bezakan antara yang sebenar dengan yang fake. Yang ini kira fake lah. Kelebihan. Okay, kelebihan kita cakap tentang city. Contoh So click on that. So nampak kelebihan ni, tetapi di bawah kelebihan ni mungkin banyak cerita-cerita dia dari sudut ataupun aspek yang berbeza-beza kan. So salah satu aspek dia ialah dia kata apa dia membantu murid Problem solving. Okay. So maksudnya saya nak kata apa, duduk di bawah apa? Kelebihan dari sudut penyelesaian masalah. So kalau macam tu saya pun klik pada city, klik sekali, klik kiri, kemudian saya klik kanan. Sekarang ni saya nak buat apa? Saya nak masukkan child notes, nak masukkan anak-anak bawah dia kan. So saya pergi ambil dekat new note. New note, apa tadi? Daya menyelesaikan masalah. 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 Okay, adalah macam tu. So kita klik on that. So sekarang ni nampak tak penyelesaian masalah duduk di bawah city ni. So sekarang saya nak bawakan jawapan ini masuk di bawah sini. So apa yang boleh saya buat? Saya highlightkan dia. Klik, tarik dan angkat saja. Pastikan dia duduk di bawah kotak yang saya nak masuk di penyelesaian masalah. Lepas tu lepas je. Nampak tak ada satu? So kalau saya klik kat sini, terus ada Cikgu Zulkhairi ni mengatakan bahawa dari sudut kelebihan aktiviti, dia boleh membantu pelajar menyelesaikan masalah. So inilah jawapan dia. So kita ulanglah proses untuk kita tengok baca bawah lagi. Faedah ni dapat berfikir menyelesaikan masalah, berbincang dengan rakan-rakan. Okay, mungkin kat sini mungkin kita katalah kita nak katakan bahawa Siti juga meningkatkan apa dia, kebolehan berkomunikasi pelajar misalnya kan. So kita pergi dekat kelebihan Siti sebab dia masih duduk di bawah kelebihan. Kita nak buat apa kelas? Kita nak masukkan apa? New note. Ambil new note. New note kita masukkan apa? Kemahiran komunikasi. So kita donekan saja. Sama juga kita dah highlightkan ni. Okay. Degil pula dia. Okay, tak apa. Kalau dia degil macam ni, kita highlight, klik kanan. You boleh ambil code selection. Ambil dekat existing atau kat sini dia ada ambil existing dan pergi kepada kelebihan tadi kan. Ambil kemahiran berkomunikasi dan select. Panjang sikit lah cerita dia. Okay. Tapi dia tetap ada. Tapi maksudnya itu cara dia lah. Jadi setiap apa yang wujud di sini hanya akan muncul apabila kita jumpa dengan jawapan kat sini. So boleh tak kalau kita sebelum kita baca kita dah buat kotak-kotak ni, boleh tak kelas? Tak juga. Boleh je tapi tak, kadang-kadang apa yang baca tu tak tepat lagi lah. So better lagi kalau lagi sistematik, baca dulu, nampak dia punya tu baru buat lagi senang. Keluarkan tema. Betul tu. Maknanya boleh kita nak buatkan sub note, maknanya kita predict kan. Kita predict mungkin ada yang jawab ni. Tetapi berkemungkinan ada yang tak jawab atau berkemungkinan ada jawapan lain yang kita tak predict akan muncul juga. So might as well
instead of kita create terus sub note kat sini, child note ni, baiklah kita Baca merujuk dulu. kepada data, barulah kita codingkan. Itu dikatakan sebagai data driven. Data driven. Ingat tak perbezaan antara kualitatif dengan kuantitatif? Dalam Ya. kuantitatif Ingat. kita ada soalan, kita ada jawapan, kita dah tahu dah apa kan? Tapi dalam kualitatif kita ni meneka dalam kesamaran, kita sentiasa berhadapan dengan sesuatu yang tidak pasti. Kita hanya pasti apabila kita dapat jawapan itu daripada responden kita, barulah kita pasti dia. Alright? Faham. So macam itulah. So once kita dah dapat macam ni, kita boleh apa? Kita boleh select all, kita boleh copy dia dan you pergilah dekat words dan pastekan dia. Okay. Pastekan dia. Okay, so ini bentuk dia lah bila saya paste kan. Tadi saya select all kan kelas? Betul. Okay, yang ni jangan buang tau, yang ni penting sebab yang ni adalah sumber dia. Yang peratus-peratus ni kita boleh buang. So yang ni biasanya kita akan dalam kurungan kita masukkan uges. So barulah kita buang yang ni. Sebab kita nak tahu nama siapa yang jawab soalan ni. Yang ni Safwan. Ya, baru kita buang yang kat atas. So on so forth lah. And then you tengoklah ayat dia betul-betul kan sikit kan. Sebab kadang ayat ni dia orang bercakap bahasa yang mungkin tak teratur dan sebagainya. So apa yang boleh kita buat ialah kita boleh nyatakanlah okay. Mungkin apa berfikir secara kebat merupakan apa ni, sekolah kita salah sebuah sekolah kebat Negeri Sembilan. So kita memang Kementerian City memberi peluang pada okay. So kita ceritalah. Ataupun yang ni jika pelajar diberi kebebasan dalam mengaplikasi idea dan kemahiran, mereka dapat menentukan hasil produk akhir. Kemahiran City yang ada pada pelajar dapat ditingkatkan lagi. So sebenarnya kejap saya tengok balik. Dia duduk di bawah benefits of ICT, di bawah kata kunci develop student critical thinking. So yang ni di bawah benefits, duduk di bawah cabang develop ataupun membangunkan kemahiran kritikal, kemahiran berfikir secara kritis ataupun kritikal. So yang ni mungkin kita kena ceritalah. Kalau saya patah balik, sekejap ya. Saya patah balik pada MVivo. Kita bila kita tengok yang ni, kita boleh nampak dah macam mana cara kita nak menstrukturkan persembahan data kita. You all boleh nampak tak macam mana daripada benefits ni? Nampak? Kan, sebab dia secara automatik dia akan menjadi sub topik kepada benefits. Betul tak? Betul. Katalah benefits kan bab 4 kan 4 kan, katalah benefits 4.5. Jadi di bawah benefits kita ada beberapa pecahan ni. Jadi 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, so on so forth sampai ke bawah. Jadi nampak tak betapa mudahnya bila kita guna MVivo ni untuk kita membuat kita tulis bab 4 kita lah untuk data kita. So kita follow sahaja yang ni dan kita buat secara deskriptif. Kita ceritalah okey, berdasarkan analisis analisis bertema yang telah dijalankan, terdapat beberapa benefits advantage kelebihan pengajaran computational thinking yang disebut oleh para peserta, iaitu nyatakanlah satu-satu. Ya, kita boleh ceritakanlah. Okey, contoh create fund, apa dia? Misalnya responden mengatakan, barulah kita masuk kepada ni. Misalnya atau macam ni, misalnya Amira mengatakan bahawa walaupun beliau tidak mahir di dalam computational thinking, tetapi beliau berpendapat bahawa kemahiran ini boleh membantu pelajar untuk berfikir dengan lebih jelas dan juga menyelesaikan apa jua masalah yang dihadapi oleh pelajar. Dalam kurungan Amira. Itu salah satu cara. Cara yang kedua, kita ambil direct code dia. Direct code maksudnya sama macam yang saya share tadilah.
Sekarang ni you all nampak apa yang dekat ni? Tak nampak apa? Tak ada apa-apa. Sorry. Kenapa apa-apa? Sorry. Okay. Macam ini tadi kan? Saya katakan benefits tadi 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3. Nampak? So you guna je sampai habis. Mudah kan? Jadi daripada tu, bila kita nak cerita tentang katalah create file learning, kita double klik kat sini, ambil lah dia punya evidence. Ya, kita ni copy dia, bawa dekat Words macam yang saya tunjukkan tadi. Boleh jadi cara dia sama ada kita nak guna direct code. Okay, sekejap. Okay. Contohnya, okay, kita katalah kita adalah, boleh nampak Words sekarang ni? Okay. Katalah, kita katakan, okay, responden juga berpendapat bahawa apa dia, bla 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 lah. Kita ceritalah tentang ni kan. Okay, misalnya Safwan mengatakan, so terus kita ambil yang ni. Kalau gaya UKM saya tak pastilah macam mana, kena biasanya kita indentedkan sedikit dia. So jadi macam ni. So maknanya katakan sebagai direct code. Atau kita boleh juga ubah kepada cakap pindah. Cakap pindah Contohnya Kuges menekankan kepentingan bla 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 bla, di mana beliau mengatakan, so kita ambil lah poin kat sini. Contohnya sekolah beliau merupakan bla 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 bla. Okay, so kita tak ambil direct code dia, tetapi kita ubah dia dalam bentuk ayat pindah, bukan ayat ajuk, cakap ajuk dalam kurungan. Okay. Boleh faham Okay. Okay. Jelas. Okay, jelas. Bagus. Okay. Itu satu. Yang kedua, kejap saya nak tunjukkan satu lagi. Cara macam mana kita gunakan NVivo untuk kita buat literature review. Silap sebab tadi yang telekom tu data interview juga. So yang ni adalah di mana saya gunakan NVivo untuk buat LR. Nampak ni literature review kat atas kan? Bila kita tengok dekat file macam yang saya sebutkan tadi, macam tadi untuk data interview kita save file itu berdasarkan nama responden. Remember? Yes. Okay. Tapi kalau untuk literature review, kita namakan file itu berdasarkan siapa penulis dan tahun. Yes. Macam yang ni saya guna add all je lah, walaupun dia mungkin ada 3-4 orang kan, just untuk memudahkan kita tahu siapa dia datang dari mana ya. Okay. So kalau kita klik sini, so ini adalah paper yang betul-betul kita dapat daripada ni lah, daripada sumber kita lah, daripada database. Ya, contohnya macam paper ni pada Taylor and Francis, kita save dekat PDF, save sebagai PDF macam saya tunjukkan tadi, klik dekat files, masuk pada kolom yang tengah ni, klik kanan, ambil import dan ambil PDF ataupun dokumen, dan kita boleh locate lah, contohnya Zulkhairi ke, lepas tu import masuk dalam ni. Okay? Itu cara dia. Okay. So ini adalah paper-paper dia. Kalau kita nak tahu, katalah saya ni, saya dah buat bulan 1 hari tu ni, dah lama tertinggal ni. Katalah macam ni, kita tak ingat, paper mana yang saya dah baca lah. So kita boleh select sikit, tarik sikit ni. Kita nampak tak dah ada notes ni. Maknanya bila yang dah ada notes ni, that means saya dah baca lah kan. So saya boleh elak, saya tak perlulah nak baca lagi paper yang sama. Saya pergilah kepada paper yang masih zero dia punya notes and reference. Ini yang belum saya go through lagi. Ya, kalau dalam konteks ni, Grobler, saya pergi ke Grobler sebab saya tahu dia masih kosong. So saya kena sambunglah baca untuk membolehkan saya masukkan notes. Okay, sekarang kalau you pergi dekat notes, tengok apa yang saya dah ada. Dan ini juga sama kelas proses dia. Dia apa nama ni, tidak muncul selagi mana apa? Selagi mana
Yes, lagi mana saya tak baca dia lah. Ya. So ini yang antara yang saya jumpa. Dan kalau saya go through mungkin introduction cyberspace apa contoh kan, ni saya kata oh this falls under dia punya makna cyberspace. So kalau ni mungkin masuk di bawah introduction. Misalnya macam yang ni saya dah ambil beberapa introduction dan saya just drag dan lepaskan saja masuk di dalam introduction. So proses dia sama, kita klik kanan, kita boleh sama ada nak buat new top level atau kalau katalah di bawah human as main error, kalau yang ni saya nak masukkan anak, klik activate dahulu yang mana yang akan jadi parent, kemudian klik kanan baru ambil new node dan barulah kita bina apa dia yang akan jadi ataupun node-node yang baru di bawah parent node ini. So proses bila kita buat literature review macam ni kelas, dia sebenarnya I tell you dia akan sangat-sangat menjimatkan masa. Bayangkan awak ada 10 paper, betul tak? Jurnal artikel Okey, hari ni baca 3. Oh siap bagai ni dengan highlighter lah, buat nota kat tepi tu, buat annotation kan. Habis 3, esok baca lagi 3, minggu depan sambung lagi 4, okey cukup 10. So now you want to start writing. Apa yang you buat? Cari balik. Kan? Ambil balik artikel tu, baca balik kan. Lepas tu nak menghubung kaitkan antara kata kunci ni siapa kata? Kata kunci ni siapa kata? Susah kan? Tapi cuba tengok. Katalah macam saya nak cerita tentang apa dia challenge dalam educating people about cyber awareness. Saya dah ada 2 sumber. Abawish dengan Bada. Saya tak perlu nak baca Abawish kata apa, Bada kata apa. Sebab Invivo dah bantu kita untuk setelah kita go through setiap artikel ni, dia bantu untuk kita combinekan dalam kategori-kategori yang berbeza. Bila kita nak tulis, tinggal lagi kita nak call out dia balik saja. Okay? Contohnya macam importance of sumber. Okay? Ini daripada sumber-sumber dia. Kalau saya nak buat penulisan, saya just okay, saya ambil yang pendek je lah. Sama juga tadi, you klik kanan, ambil select all, copykan dia, pergi dekat words. Dia lebih kurang sama proses macam kita menulis dekat data tadi. Okay, tapi sebelum saya share on words, cuba you all tengok daripada sub-sub topik ini. Boleh tak nak secara umumnya kita dah boleh nampak apa sebenarnya subsection yang sesuai untuk kita masuk dalam literature review kita. Betul tak? Kita boleh tengok apa dia challenge dia. Kan? Apa dia kepentingan tentang kesedaran tentang cyber risk. Ya mak, tapi kita kena susun baliklah mengikut mana yang ni kan. Tapi cara saya buat ni, saya dah susun mengikut sub-sub topik yang saya nak masuk dan artikel yang saya nak tulis. Ya. Jadi bergantung kepada macam mana cara kita organize tersebut. Okey. So sekarang sekarang ni saya dah pastekan dekat words. You boleh nampak ke? Nampak tak? Nampak. Okey. So apa yang saya klik tadi ialah sebenarnya di kunci challenges ataupun halangan. Halangan tu apa? Kekangan kan? Kekangan dalam susah sikit hari nak tulis Melayu ni. Dalam educate apa? Mengajar. Mendidik. Mendidik pengguna tentang kepentingan kesedaran keselamatan. Amboi panjang dia. Dah contoh kesedaran tentang keselamatan. So ini akan jadi subtopik kepada bab 2 you all. Betul tak? So kita bolehlah mengarang, okey, berdasarkan literature, sorotan, literatur yang telah dijalankan, okey, menunjukkan bahawa di sana terdapat beberapa halangan, ya,
dalam pendidikan, pelaksanaan pendidikan tentang cyber security contohnya Okay, misalnya isu ini melibatkan apa dia? Cuba tengok kisah cyber and security dan message relevant. Okey. Isu ini melibatkan keperluan keperluan untuk memberikan maklumat yang relevan, bersesuaian dan konsisten kepada para pengguna misalnya. Okey, ni saya ambil daripada ni, ayat ni. Tapi nak site pada Kruger ataupun site pada Abawi? Kejap So kalau macam ini, by right kita kena ambil Abawage lah sebab kita ambil daripada paper dia kan. Tapi kerana ada Kruger ni, kita boleh ambil this one. Buat macam tu. Tapi secara etikanya kita tak boleh lah copy paste membuta tuli. You all kena carilah paper ni. Paper ni dah baca apa lagi tambahan yang ada. Tetapi yang bersesuaian, a major challenge with security awareness program is lack of fully developed methodology. Nampak tak ni ada point lain pula kan? Methodology untuk deliver. Misalnya yang melibatkan isu lain juga melibatkan apa dia? Metodologi ataupun pendekatan dalam pelaksanaan pendidikan tentang kesedaran cyber. Misalnya kita boleh ambil pada Valentine ni. Okay. So kita maksudnya nampak tak bila kita buat macam ni kita sebenarnya boleh mengelakkan daripada apa kelas Plagiat. Ya. Sebab apa? Sebab kita just ambil point dia saja tapi kita karang dalam ayat kita. Apatah lagi kalau kita merujuk pada paper bahasa Inggeris kan, of course lah sah-sah lah kita kena translate dalam bahasa Melayu. Tapi kalau katalah reference kita tu, artikel-artikel kita yang kita baca banyak dalam bahasa Melayu, kita juga boleh menggunakan kaedah ini, maknanya kita paraphrase dia, kita just kena pasti apa sebenarnya kata kunci utama dalam ayat ni. So kita pun buat dalam ayat kita sendiri, barulah kita masukkan apa the reference yang berkaitan. Jadi ini akan mengurangkan similarity index bila kita run di dalam Turnitin Club. Okay? So itu je lah. Saya tak nak cerita saya panjang lebar lah, tapi ini basic. For those yang berminat nak mendalami tentang NVivo, there are lots of tutorial dekat YouTube tu pun you all boleh belajar lah cara macam mana nak buat synthesis writing apa semua kan. Sebenarnya yang saya suka dekat dalam NVivo ni sebab apa? Sebab macam saya tunjukkan ini, dia dah macam dia bantu kita untuk menghasilkan sub-sub section, dan dalam masa yang sama bila kita menggunakan ataupun kita ambil daripada sumber-sumber yang berbeza ni, kita boleh masukkan reference tu lebih daripada satu. Berbanding dengan kalau saya katakan dulu kan kita buat annotated, ingat tak apa maksud annotated literature review? Satu bagi tahu satu macam tu. Ya. Kalau yang macam ni, kalau you tengok kat sini, ni masih dalam bentuk annotated tu tak? Kita boleh rumuskan sekali tiga-tiga terus. Abang Wesh kata apa, ni masih dalam bentuk annotated. Tapi bila kita dah copy paste masuk dalam words, masa tu you akan kena gabung jalin lah. Tetapi sesungguhnya dia tidak memeningkan kepala sebab you all semua sesuatu yang sudah dikelompokkan di bawah kategori yang sama. Betul tak? Berbanding kalau kita nak baca paper ni baca, kita belik sampai lunyai kertas tu kan. Tapi tak nampak juga dia punya titik persamaan dan juga perbezaan antara penyelidik dengan penyelidik. Jadi dengan menggunakan NVivo, berkemungkinan you all hanya perlu baca sekali saja untuk artikel ini. Lepas tu dah boleh tolak tepi dah artikel ni. Sebab apa? Sebab kita dah rearrange dia di dalam
kategori-kategori yang berbeza. So, gunalah kemahiran menggunakan NVivo bukan hanya untuk you analyse data kualitatif semata-mata, tetapi saya rasa bagi seorang penyelidik di peringkat pasca siswazah ni, sarjana PhD ni, ramai students akan dapat benefit kalau mereka tahu nak gunakan NVivo untuk tujuan literature review.